Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Anda bersama dengan saya Ustaz Hariri, tuan rumah Forum Perdana Ehwal Islam. Di dalam kitab Sahih Bukhari meriwayatkan ada seorang lelaki Yahudi bertanya kepada Saidina Umar Ibn Khattab, terdapat satu ayat di dalam kitab kamu yang sekiranya turun kepada kami, kami jadikan ayat ini sebagai hari raya kepada kami. Tanya Umar, apakah ayat itu? Lelaki Yahudi itu menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam menjadi agamamu. Jawab Umar, aku tahu benar tentang kejadian ayat ini diturunkan hari Arafah, hari Jumaat yang mulia. Atas semangat hadis ini, letak duduknya semangat untuk kami bicara live Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan tajuk Hamparan Arafah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya tidak keseorangan, bertemankan rakan setugas yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat adanya. Dah lengkap 2 dos vaksin ke Ustaz? Sikit lagi Ustaz. Menanti temu janji yang telah ditetapkan oleh pihak KKM, insya-Allah. Baik. Dan Ustaz, malam ni kita beruntung sebab sesuatu yang istimewa, kita masih berada pada Zulhijjah dan sudah pasti membawa kepada kita satu peristiwa besar dan satu kenangan bagi mereka yang pernah menginjakkan kaki ke Tanah Haram. Dan malam ini kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan tajuk forum kita, iaitu Hamparan Arafah. Dan sudah pasti bagi anda yang berada di mana sahaja boleh tonton kami di Facebook JAKIM secara live, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan juga di laman sesawang RTM di rtmklik.gov.my. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Bank Islam Malaysia Berhad yang menaja untuk program kita pada malam ini dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Baik Ustaz Hariri, saya rasa elok kita terus perkenalkan panelis kita untuk kita bukakan gelanggang. Dan bersama dengan saya di studio pada waktu ini iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Roslan bin Muhammad, merupakan seorang pendakwah yang tidak asing lagi di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bila dengar suara Ustaz yang serak-serak basah tu, dia memberi semangat untuk kita mulakan forum. Tukar tempat lah Pak. Baik, Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga di dalam talian iaitu yang berbahagia Ustaz Zuramli bin Muhammad Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz boleh dengar jelas suara saya? Sangat jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Zuramli. Background dia ni Masya Allah cantik sangatnya. Macam duduk di negara Morocco, Arab Saudi macam tu lah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Itu antara keistimewaan kita berforum dengan dalam talian ini. Kita boleh sekejap duduk di Pakistan, boleh sekejap duduk di Malaysia, di mana-mana, ikut pilihan background kita. Ala kulihal, kita nak mulakan forum kita pada malam ini berbicara tentang satu hari yang cukup istimewa dalam agama Islam yang dikenali sebagai Hari Arafah. Mungkin sebagai mukaddimah saya nak mulakan kepada Ustaz Roslan terlebih dahulu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan Hari Arafah ini, apa istimewanya hari ini kepada umat Islam? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Itulah ucapan talbiyah yang akan berkumandang dan terus berkumandang di saat Arafah dikunjungi oleh jutaan umat Islam saban tahun. Sebelum ini, Allahu Akbar, Al-Fadhil Hariri, Ustaz Nabil dan rakan bicara pada malam ini Ustaz Zul Ramli M. Razali, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Arafah merupakan satu lambang kekuatan umat Islam, satu lambang yang sejati dan abadi kepada kita.
Sebab Nabi bersabda sehari ini dengan suatu hadis yang sahih pada Imam Tirmizi, Al-Hajju Arafat. 3 kali yang disebut, 3 kali. Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat, Al-Hajju Arafat. Haji adalah berkumpul di padang Arafah. Betullah, maka bagi saya merasakan tak ada di sana orang yang tak tiada air mata. Air mata bertitis bila disebut Arafah. Melihat situasi dan keadaan begitu hebat dan indah. Tempat mengumpulkan manusia, tak kira apa bangsa, keturunan, warna kulit, harta, tak berharta, siapapun kita, dengan pakaian yang satu yang tidak membeza-bezakan kita. Jadi Arafah, tuan-tuan, tempat berkumpul kita demi untuk melaksanakan tuntunan haji, rukun haji. Setelah Arafah ni, tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Nawawi rahmatullah, merupakan tempat yang penuh keberkatan, keistimewaan, dosa diampunkan. Sehingga Nabi sebut dalam hadis Nabi, dalam hadis pada Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthar min an ya'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tak ada satu hari yang lebih mulia dalam hidup beragama, melainkan di situlah masanya kita diangkat dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah, tuan-tuan, ucapan talbiyah tanda asas kita di padang Arafah. Ucapan talbiyah tanda asas kita sedang menuju di padang Arafah. Dan kata Imam Nawawi lagi, dia kata apa? Itulah saat ketikanya padang Arafah merupakan padang yang menghimpunkan manusia atas nama kesatuan umat. Datang dan tujuan satu, kalimah yang satu. Oleh itulah kata para ulama rahmatullahi alaihim, ini hari yang paling besar sekali. Berbanding hari-hari biasa, hari Arafah hari yang paling utama sekali. Tuan-tuan, ini bermakna Arafah hari yang begitu besar, bernilai berharga pada kita, dan lebih utama bagi hujaj kita yang dapat sampai ke padang Arafah. Namun begitu, untuk tahun ini kita maklum, kita tak sampai. Mudah-mudahan Allah permudahkan hari-hari mendatang kita sampai padang Arafah. Itu satu nikmat yang paling utama sekali. Yang utama sekali ialah, kata para ulama, Arafah hari manusia kembali kepada Allah dengan keampunan, zikir, tasbih, tahmid, meratap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ia rukun haji. Wallahu alam. Masya Allah. Satu mukaddimah yang mengingatkan kita kepada satu hari yang penuh istimewa. Ucapan talbiyah yang dibacakan tadi merindui kita kepada tanah suci Mekah yang menghimpunkan seluruh umat Islam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti anda yang sedang menonton pun terasa sayu dan mengingatkan kembali tentang keindahan hari Arafah yang telah diceritakan tadi. Saya nak beralih pula kepada Ustaz Zul Ramli di tadian. Kalau kita lihat yang bagi Ustaz, di dalam agama Islam ini ada dijadikan hari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikannya istimewa. Dan setiap hari waktu ini ada amalan-amalan khusus yang Allah beri peluang kepada umat Islam untuk mengejar amalan dan fadilat tersebut. Kalau di dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Nabi mengajarkan doa kepada isterinya sebagai satu benda yang perlu kita buat untuk mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Kalau hari Arafah ini yang bagi Ustaz, ada tak amalan-amalan yang diajarkan kepada Nabi yang boleh kita buat untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hariri, Al-Fadil, Ustaz Ruslan, para penonton yang bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, saya rasa sangat tersentuh apabila Al-Fadil Ustaz Ruslan bawa kita semua ke hamparan yang kita namakan Arafah. Sebuah tempat yang sejarahnya begitu panjang sejak awal kehidupan manusia daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Allah Ibrahim sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita. Dan apabila kita bertanya tentang apakah doa, apakah amalan, benar, sebab kalau kita melihat apabila ulama menyuruh kita melakukan amalan, pertama mereka akan katakan bahawa lakukanlah doa. Sebab doa adalah merupakan amalan yang menunjukkan seorang itu hamba kepada Allah.
Sebab doa adalah as-su'al al-khair ila Rabbi al-Izzah. Sebab doa takrifannya adalah seseorang yang minta kepada Allah yang baik-baik, kepada Allah yang maha mulia. Jadi sebab itu bila kita berdoa, itu amalan kehambaan yang paling Allah suka. Walaupun hari Arafah tadi Ustaz Roslan juga telah sebutkan, banyak ruang masa peluang kita lakukan amalan, tetapi tak hairan amalan yang paling utama yang kita kena fokus adalah di sana adalah untuk kita berdoa. Dan datang dalam riwayat Imam Tirmizi sebagai contoh tentang kelebihan doa pada hari Arafah. Wa afdal, kata Nabi, dan yang paling afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik ataupun seafdal-afdal apa yang dikatakan olehku, kata Nabi, dan nabi-nabi yang sebelum daripada aku adalah, Nabi ajarkan kepada kita, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada doa ini, penonton yang saya kasih sekalian, sebab bila sebut doa dalam konteks kita beribadah, kita selalu beranggap bahawa doa adalah baca doa. Tetapi doa bukan baca doa. Doa adalah meminta kepada Tuhan. Kenapa Nabi sebut doa yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi angkat sebagai benda yang kita kena banyakkan sebut pada hari Arafah. Sebab dalam kalimah la ilaha illallah wahdah, dia adalah kalimah tayyibah. Kalimah yang sekiranya seseorang itu kafir sekalipun, tatkala dia menyebut kalimah tersebut, maka pada ketika itu dia telah kembali kepada agama. Jadi kalimah ni Ustaz Hariri, kita mendapati bahawa adalah sebuah kalimah doa yang asas. Dan kita dapati dalam kitab-kitab bahawa banyak para sahabat tabi'in, para ulama, mereka membaca doa-doa yang harus dan boleh. Dan kerana itu insya-Allah doa yang disebutkan tadi kita boleh pegang dan kita akan dalamkan lagi mungkin selepas ini insya-Allah. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli. Asasnya adalah hari Arafah, hari pesta berdoa, hari mustajabnya doa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Ustaz Zul Ramli seperti tadi. Ustaz Nabil, mungkin Ustaz Nabil ada pengalaman juga kan, berada di padang Arafah, hamparan Arafah itu suasananya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga pengalaman-pengalaman dan juga titipan di Facebook yang dapat dikongsikan. Silakan. Betul Ustaz Hariri. Sesuatu yang tidak dapat dilupakan dalam kenangan termanis kita dalam kehidupan. Dan sudah pasti seperti yang Fadil Ustaz Roslan dan juga Ustaz Zul Ramli katakan tadi, tiada satu saat pun akan dibazirkan dan disia-siakan. Kerana titisan air mata akan menjadi saksi ketika kita berada di padang Arafah. Saudara, jika dikenang kembali tentang satu perhimpunan raksasa tanggal 9 Zulhijjah saban tahun, dan ini adalah satu perkara yang menjadikan satu nilai kehambaan kepada seorang hamba untuk mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Saya nak mengambil peluang ini untuk kita lihat apa luahan hati para jemaah haji yang lalu untuk diberikan titipan semangat kepada anda yang mungkin bakal menjadi tetamu istimewa di tahun-tahun mendatang lagi. Daripada Dahlan Simin, katanya di Tanah Suci kita selalu disuruh banyak berdoa, terutama di Mina dan juga di Arafah. Adalah baik jika kita tulis doa kita tu dahulu. Semoga di sana nanti tiada kelam kabut tentang apa yang kita nak doakan. Itu pesanan yang baik daripada Tuan Dahlan. Begitu juga daripada Zarza, katanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di Arafah dan Mina kena banyak bersabar dan selalu berdoa permudahkan urusan kita, dan di sinilah banyak
nak menguji kesabaran, terutama untuk menggunakan bilik air jemaah sama ada wanita maupun lelaki, dan keadaan hujan lebat dan banjir ketika dalam perjalanan untuk melontar. Itu di antara pengalaman manis yang dikongsikan. Daripada Nirhana Aziz mengatakan bahawa alhamdulillah saya telah menunaikan haji pada 2016 yang lalu, dan antara pesanan yang penting bagi bakal haji dan juga hajah sebelum menjelangnya hari wukuf, perlunya jemaah mengikuti setiap arahan dan taklimat terkini mengenai prosedur di masyair, dan ini penting supaya dapat membantu semasa berada di masyair. Jaga kesihatan, jangan buat perkara yang boleh menjejaskan kesihatan, terutamanya jika cuaca yang amat panas, dan itu pesanan yang baik untuk kita. Baik, seterusnya kita lihat lagi daripada Wan Halimatun. Wukuf di Arafah ibadat masyair pertama yang mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla, dan sudah pasti apabila disebutkan tentang suasana-suasana seumpama ini, dan hal inilah yang nak menunjukkan bahawa pengalaman-pengalaman dan luahan hati dan perasaan yang disebutkan oleh setiap jemaah haji kita nak menggambarkan betapa gembiranya mereka menjadi tetamu istimewa itu. Dan sudah pasti jika dikumpul keseluruhan harapan dan juga suara hati para jemaah haji yang pernah pun tiba di sana, sudah pasti tidak akan cukup untuk saya bacakan di sini. Pun begitu, jangan ke mana-mana, hamparan Arafah masih tersedia untuk anda. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita bergabung sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam. Kami bawakan kepada anda malam ini, kita berbincang di atas satu tajuk Hamparan Arafah. Kita bersiaran pada malam ini lewat 1 jam 10 malam kerana memberi laluan kepada Salam Baitullah, walaupun matlamatnya tetap sama, untuk membawa kerinduan kita di tanah Malaysia ini. Kita tidak mahu sia-siakan walau sedetik cuma pada hari Arafah untuk kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kembali semula perbincangan kita ini kepada yang bagi Ustaz Roslan. Kalau kita lihat Ustaz, di samping Arafah mengingatkan kepada hamparan dan waktu umat Islam sedang berwukuf, ia juga mengingatkan kita kepada khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di padang Arafah. Saya Ustaz 2-3 kali saya buat voice over tentang khutbah ini untuk radio, TV sebagainya. Setiap kali saya baca, itulah bergetar dan terasa seolah-olah pesanan itu masuk kepada kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang intipati penting tentang khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Silakan. Subhanallahil azim, Ustaz Hariri, ya. Allah SWT Maha Kaya sebenarnya. Ya. Allah tahu bahawa Nabi akan tinggalkan umat ini. Tiba masa Nabi akan wafat dan meninggalkan kita semua. Nabi manusia akan tiba saat ketika meninggalkan kita. Allah Maha tahu. Sebab itulah ketika Nabi buat ibadah haji terakhir ini, Hajatul Wada' ini, Nabi bangkit dengan penuh keinsafan di hadapan 144,000 umat. Ada kata 10,000. Pada hari Jumaat, hari Qada Arafah, hari Jumaat, dalam nada yang penuh sampai kata riwayat Imam Nawawi rahmatullah, para sahabat tercengang. Nabi dengan kesungguhan, suara yang jelas, lantang dan begitu kuat, dengan suara begitu jelas, Nabi berucap panjang. Kalau kita nak baca tentang kita punya khutbah panjang sebenarnya, lengkap. Tetapi menariknya tuan-tuan, kata para ulama rahmatullahi ajma'in, Nabi SAW meletak kata mabadi', satu asas yang kukuh. Sebab apa? Umat supaya berpegang dengan kebenaran hidup. Nabi tahu bila Nabi wafat meninggalkan kita nanti, tak ada kuatan melainkan balik pada agama. Kalau kita nak tengok secara detail tentang apa-apa yang dalam kandung khutbah sebenarnya Ustaz Zairi, kita tak cukup masa. Betul. Tapi satu di asas yang sebut pada malam ini ialah, antara asas utama Nabi ialah tentang bagaimana soal kesatuan umat.
kesatuan hati manusia, tidak berpisah, tidak berpecah dan tidak berseteru. Contoh kita ambil dalam satu hadis, dalam kata Nabi, wahai manusia ayyuhan nas, innahu la nabiyya ba'd, tak ada nabi lepas aku. Nabi sebut apa? Wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusukum wa tahjuru wa ati'u, sampai ada kata apa? Tadkhuluna jannata bisalamin. Maksud apa? Nabi nak ajak umat supaya berpegang hati, jitu dengan amal ibadat. Kesatuan hati datang daripada solat kita berjemaah, puasa kita beramai-ramai, haji tunaikan. Dan haji sendiri melambangkan perpaduan hati. Manusia datang dengan dosa, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata para ulama, hadis ini ataupun cerita Nabi ini salah satu yang melengkapkan semua kita beragama. Itu satu. Yang keduanya ialah Nabi ajar tentang tinggal kepada kejahatan. Contohnya, Nabi cakap tentang tinggalkan riba. Ya. Sebab apa? Sebab riba tu satu penganiayaan, kezaliman dalam bab harta, menekan orang. Maka Nabi kata tinggalkan riba dan keamanan. Dan dalam satu yang lain, kaitan kata para ulama tentang persoalan kejahilan. Nabi kata apa? Tinggal kejahilan. Mana kejahatan, kemaksiatan, namanya apa sajalah. Contoh pada hari ini, kata kat orang, maki hamun orang, tak macam fitnah orang. Semua ini tuan-tuan jenayah dalam agama. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Tinggalkan semua itu, kerana semua itu merupakan tahta qadami mawdu', semua jahilan aku tak bertapak kaki aku. Bermakna tanamkan, bumikan kejahatan, tegakkan kebenaran dan kebaikan. Satu antara elemen penting sehari, yang satu lagi ialah Nabi angkat martabat wanita. Ini penting. Wanita, seorang ibu, seorang isteri, anak perempuan kita ada martabat agama. So dalam kata-kata para ulama, saya ambil daripada kata-kata Ibnul Qayyim, dia kata apa? Nabi SAW meletakkan peringatan kita bahawa wanita kena angkat darjah mereka, kena hormati hak mereka. Supaya apa? Supaya lahir di kalangan kita wanita yang muslimah, mukminah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada pengaruhnya. Hari ini kita masyarakat kita ada penganiayaan, ada kezaliman bagi wanita. Maka dalam Islam, khutbah Nabi ini sebenarnya kalau kita nak tengok dari kacamata yang jauh, panjang cerita. Betul. Tapi ini merupakan asas-asas keimanan, keagamaan yang cukup besar untuk dibawa kepada hidup kita masa akan datang. Selamat, bahagia kita insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tugas kita selepas ini, kerja rumah kepada para penonton, ulang kaji dan cari teks khutbah terakhir Nabi. Anda akan lihat apa yang Ustaz Roslan sebutkan tadi, intipati penting dan hayati makna yang disampaikan. Kita ada terjemah Melayu sebenarnya. Betul. Dapat terjemah Melayu dalam kitab sirah terutamanya. Masya Allah. Semuanya dalam boleh kita cari pada waktu ini. Saya nak sambung mood ini, perasaan ini kepada yang bagi Ustaz Zul Ramli. Kalau Ustaz Roslan sebutkan tadi, khutbah terakhir ini adalah isyarat bahawa Nabi akan pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar. Arafah, Mekah dan Madinah, inilah kerinduan kita. Sengaja saya letakkan soalan ini kepada Ustaz Zul Ramli kerana saya tahu kredibiliti dan keupayaan Ustaz Zul memberi kerinduan kita kepada Nabi yang kita sayang. Silakan Ustaz, boleh membuat-buat kerinduan kita, sayang dan cinta kepada Nabi. Silakan. Allahu Akbar, ya. Saya kira Ustaz Hariri, Ustaz Roslan dan semua rakan-rakan, kata Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan bangun dan mula menyampaikan khutbah, dan Nabi menyebutkan satu kalimah, aku bersama kalian pada tahun ini, mungkin pada tahun mendatang aku tidak lagi bersama dengan kalian. Kata Ibnu Umar, ketika itu kami tidak sedikit pun akan menyangka bahawa ia bermaksud akan datang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menjangka bahawa mungkin Rasulullah tak akan lagi haji tahun hadapan. Tetapi cuba bayang, hanya membilang hari, minggu, 3 bulan selepas itu Rasulullah jatuh setelah pulang daripada ziarah Baqiyah, dan sakit Nabi kian parah. Dan ketika itu Rasulullah telah dijemput pulang. Dan kata Anas ibn Malik, aku ketika kecil aku melihat, aku tidak pernah melihat orang Madinah ini terlalu mereka bergembira pada satu hari, melainkan hari saat datangnya Nabi SAW ke Madinah. Dan kemudian Anas ibn Malik berkata,
tidak ada hari yang paling dikongsi kesedihannya oleh semua kami orang Madinah melainkan pada hari kewafatan Rasulullah. Allahu Akbar. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian, kita yang tak dapat pergi Mekah, kita yang tak dapat mengucup Hajar Aswad, kaki kita tak dapat pijak marmar untuk kita tawaf di Kaabah, mata kita tak dapat menatap bangunan Kaabah Musyarrafah. Kita telah merasai betapa sakitnya kerinduan. Cuba bayang para sahabat Nabi yang bersama dengan Rasulullah sejak awal agama, yang lihat Rasulullah telah dibuang najis atas kepala, dipijak kepala oleh Abu Jahal saat itu. Lihat bagaimana darah merah bercucuran daripada betis Nabi. Sahabat saksikan semua ini. Dan semua inilah, cuba bayang, semua yang saya kasih sekalian, menjadi paparan dan memori para sahabat. Sebab itu dalam peperangan Tabuk, setelah peperangan, Rasulullah duduk bercerita dengan para sahabat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tanda datangnya kiamat itu?" Rasulullah menyebut dengan cara biasa, "Kalian, tanda pertama datangnya kiamat adalah kewafatanku," kata Rasulullah. Para sahabat tatkala mendengar kewafatan Rasulullah, tidak ada seorang yang mampu mengangkat kepala mereka. Menangis dengan tangisan yang sangat kuat di seluruh khemah besar tersebut, menunjukkan mereka telah rindu pada Rasulullah. Maka marilah pada hari yang Arafah ini semua yang dikasih sekalian, kerana amalan yang patut antara kita buat adalah berselawat kepada Rasulullah, memperbanyakkan doa agar kita tunduk patuh pada agama. Benar Ustaz Ruslan, inilah masa kita mengkoreksi diri, bukan masanya kita mencerca, memaki dan menghina. Kerana yang kita cerca tidak lain dan tidak bukan adalah saudara-saudara kita semua, umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arafah menyatukan hati, walau tidak kita ke sana, tetapi berkat masa macam Ustaz Hari disebutkan tadi, rahmat Allah pada kita bukan pada tempat, tetapi pada masa yang sepatutnya kita manfaatkan. Dan hari ini, malam ini, kita gerakkan rasa itu insya-Allah Ustaz Hari. Allahu Akbar. Hilang kata-kata saya untuk meneruskan bual bicara kita malam ini. Dengarkan perkongsian seolah-olah kita sedang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa mudah-mudahan kerinduan ini kita akan bertemu dengan Nabi yang kita sayang. Amin. Ustaz Nabil. Ya Ustaz. Silakan Ustaz sambung. Saya tidak mampu lagi untuk teruskan kata-kata saya. Betul, sahabat-sahabat sekalian, bila mengenangkan kembali kisah itu sudah pasti akan membuatkan kita akan mengalir air mata. Apatah lagi apabila kita sampai ke bumi haram itu, kita akan dapat merasai dengan jiwa dan juga hati yang tulus suci. Saudara, apapun yang berlaku, semuanya adalah perjalanan kisah kita sebagai hamba. Yang penting bagaimana untuk kita dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tahu bahawa tahun ini jemaah haji kita terpaksa menangguhkan impian mereka untuk dijemput pada tahun-tahun mendatang. Saya nak membawa sedikit sorotan bagaimana perjalanan jemaah haji pada tahun yang sebelumnya. Bermula tahun 2018, sejumlah lebih kurang 2.37 juta umat Islam dibenarkan untuk menunaikan haji. Tahun 2019, peningkatan menjadi sejumlah 2.5 juta umat Islam dapat menunaikan haji. Apapun peningkatan itu berdasarkan kepada fasiliti dan juga keluasan dan kemampuan, kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan Saudi khususnya kepada semua jemaah haji. Namun jika dilihat pada tahun 1941, hanya 24,000 jemaah haji yang tiba di bumi Mekah. Apapun, setiap tahun lebih kurang 17,000 anggota pertahanan awam ditempatkan di setiap tempat dan ribuan kamera pengawasan keselamatan disediakan untuk memastikan kelancaran perjalanan jemaah haji. Sebanyak 25 hospital, 156 pusat kesihatan dan lebih 30,000 pengamal perubatan bersedia untuk memberikan khidmat kesihatan dan juga kecemasan kepada jemaah yang memerlukan. Manakala terdapat lebih kurang 350,000 kemah yang dilengkapi dengan alat penghawa dingin, termasuklah 5,600 hotel dan juga bangunan pangsapuri yang disediakan di sekitar Mekah dan Madinah bagi menampung jutaan jemaah haji dalam satu-satu masa. Dan
boleh dikatakan kesemua jemaah haji menaiki lebih kurang 3,000 penerbangan dengan 25,000 pengangkutan bas sepanjang perjalanan itu. Itu kisah sebelum COVID-19. Namun tahun 2020 dan 2021 sudah memastikan kepada kita pengurangan kadar jemaah haji, tetapi kita mendoakan mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan kita dan kerajaan Arab Saudi serta seluruh muslimin muslimat semua mampu untuk kita menjadi tetamu agung ini di satu masa nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bersama lagi dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada Pak Long, Mak Long, Mak Ngah yang duduk di mana, di kampung, Kedah, Kelantan, mana-manalah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton forum pada malam ini dengan kita membawa tajuk kita Hamparan Arafah. Bersama dua orang panel, Ustaz Roslan dan juga Ustaz Zuramli. Baik, saya nak kembali semula kepada yang bagi Ustaz Roslan. Bila dalam bulan Zulhijjah ni bagi Ustaz, kita akan ada satu lagi hari kegembiraan yang dikurniakan oleh Allah yang namanya Hari Raya Aidul Adha. Yalah, bila jadi PKP ni kadang-kadang kita pun tak terasa nak raya dah rupanya. Mungkin Ustaz boleh buat ulang kaji dan juga bagi kita fadilat dan semangat apa keindahan dan kemuliaan kepada Hari Raya Aidul Adha ini. Silakan Ustaz. Okey tuan-tuan, dalam semangat tajuk kita Hamparan Arafah, ya, kita cuba bercakap sikit tentang satu hari yang penting daripada hari-hari Zulhijjah, iaitu dinamakan Aidul Adha Al-Mubarak. Itu hari ke-10 Zulhijjah hingga hari ke-13 Zulhijjah. Yang pertama sekali, kita lihat dalam kacamata agama, ini adalah suatu nikmat kurnia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dua kelompok. Yang pertama, kelompok di Padang Arafah, iaitu hujaj kita, berkumpul di Padang Arafah, beribadat dengan tasbih, doa, munajat, tilawah macam-macam. Air mata tumpah di atas hamparan Arafah itu. Itu hujaj. Namun kepada kita yang tak ke Mekah, yang tak ke Mekah, mungkin kerana masalah istita'ah tak sampai lagi dan seumpamanya, kita raikan hari 10 Zulhijjah 11, 12, 13 di atas nama Aidul Adha Al-Mubarak. Kata Imam Nawawi rahmatullah, hari Adha ini satu hari ada dua makna. Yang pertama, hari kita mengiktiraf kurniaan Allah SWT untuk gabungkan antara orang yang ke Mekah dengan tidak ke Mekah. Satu kata Imam Nawawi rahmatullah, orang ke Mekah dapat buat haji dengan peluang ibadat cukup luas macam kata Al-Fadhil Sazul tadi. Tapi kepada kita yang tak ke Mekah, jangan kita duka cita. Sebab apa? Sebab hari Adha pun hari kita boleh beribadat, istighfar, taubat, zikir, tasbih, dan bahkan kita berkorban harta benda. Jadi ini menunjukkan Allah adil kepada kita. Sebab ada orang kadang-kadang, saya ni dia kata apa? Saya dah umur 60, tak ke Mekah lagi. Duit tak ada. Tapi anda sambut raya tak tahu. Namanya apa? Aidul Adha. Satu orang sambut Adha ni dahulukan dengan siam Yaumi Arafah. Ini penting tuan-tuan. Ini kita ni dah masuk tak lama lagi. Kita malam ni dah tak lama lagi akan hadapi hari Arafah. Sebab itulah tuan-tuan jangan lupa hari Isnin akan datang 19 hari Julai ni, beberapa hari sebab lagi, insya-Allah kita akan menemui hari Arafah. Maka untuk kita ambil kesempatan, sebab Nabi sabda tadi berkata apa? Siyamu ya Arafah. Puasa Arafah ini kata Nabi satu hari Allah ampunkan dosa kita sebelum dan selepasnya. Ini peluang. Janganlah pula kita dalam keadaan nak sambut raya, sambut sungguh. Tapi kita rugi peluang keemasan sekali setahun. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam An-Nawawi rahmatullah, hari Al-Hadha ini satu hari pengorbanan. Waktu kita ada masa Adha ni tuan-tuan, kita kalau boleh ambil kesempatan untuk korbankan binatang. Tak boleh kecil, besar pun tak apa. Tak ada masalah. Tak boleh kambing, lembu, seekor contohnya. Tapi tak mampu, tak apalah. Sebab apa? Sebab Adha ini dikait dengan soal pengorbanan. Pengorbanan hati, jiwa yang tulus-mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kata para ulama, Allah bagi ruang Adha daripada hari 10 sampai hari yang ke
18, Ya. 13, jangan lebih 13, 4 hari saja. Ini satu peluang untuk tambahkan pahala, rahmat, redha Allah Azza wa Jalla. Itu antara pandangan Nawawi. Baik, saya tambah sikit lagi. Maknanya tuan-tuan, Idul Adha, hari kemenangan kepada kita, dalam kerangka untuk bebaskan kita daripada cengkaman jiwa yang kotor, jiwa yang mati, akhlak yang kotor. Kita nak bebaskan dengan cara berikan kita nilai ibadat yang secukupnya, dengan tasbih, tahmid, zikir pada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keinsafan. Termanya ialah untuk balik kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Masya Allah, menarik apa yang Ustaz Roslan sebutkan tadi. Pertama, Aidul Adha ini mengiktiraf dan menggabungkan orang yang pergi ke Mekah dan orang yang tidak pergi ke Mekah dengan istighfar, zikir, doa dan puasa. Yang kedua adalah pengorbanan dengan kita mengorbankan binatang ternakan, dan juga yang ketiga adalah hari kemenangan. Saya nak cabut yang nombor 2 tadi tentang pengorbanan dan ibadah korban ini kepada Ustaz Zuramli. Kalau kita tengok, ialah kita dalam suasana pandemik pada hari ini, maka nak menyatakan kesyukuran kita walaupun dalam keadaan ini, tetapi kita bersyukur kerana kita masih sihat, kita masih selamat, negara kita tidak kita katakan dalam keadaan pemulihan. Mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kita, apa fadilat ibadah korban ini sebagai tanda kita bersyukur pada hari Aidul Adha ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hariri, Ustaz Roslan, ya, rakan-rakan penonton yang saya kasih sekalian. Kita dapati bahawa kita ni keadaan kita sama macam Ashabul Kahfi sebenarnya. Ya, Allah sebut wa iza atazaltumuhum. Allah ceritakan tentang bagaimana mereka itu beruzlah. Anggaplah kita sedang berada ketika uzlah. Sebab uzlah ni banyak tuntutan-tuntutan, kita tak dapat melakukannya. Tetapi bukan menjadi alasan untuk kita memahami ruh korban itu adakah kita hayati atau tidak. Walaupun mungkin kita di Malaysia kita lakukan juga di masjid-masjid dengan jumlah yang sangat terhad, dengan SOP yang mungkin sangat ketat, tetapi saya nak mengajak Ustaz Hariri, ya, saya nak ajak kita semua menghayati ruh yang kita katakan ruh korban itu. Sebab kita tahu bahawa apabila adanya Aidul Fitri, dia nak membentuk kita menjadi manusia baik. Ya, Aidul Fitri adalah ibadah puasa yang kemudian bila kita selesai, dia nak bentuk kita menjadi manusia baik. Ya, manusia baik. Dalam agama Islam, dia tak hanya nak menjadikan kita manusia baik. Maka sebab itu adanya Aidul Adha untuk membentuk menjadi manusia terbaik. Jadi ada beza di antara baik dan terbaik. Kerana kalau orang baik, ya, kalau manusia tu, orang kat kampung kita ada seorang tu baik sangat, lurus bendul, biasanya orang baik ni selalu kena pelokoi kepada dia, selalu kena tipu. Saban kali ada skema, masa itulah juga kena tipu. Ya, sebab orang baik akan dikata nak tipu dia. Jadi agama Islam tak membentuk kita hanya menjadi seorang baik, tetapi menjadi terbaik. So, di mana letaknya? Sebab ibadah korban, ya, berlaku adalah kisah manusia-manusia yang memilih untuk melakukan yang terbaik. Ya kan, kita baca kisah awal daripada ibadah korban. Allah menyatakan watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ila akhir al-ayah. Ayat itu menyebutkan tentang dua orang anak Adam yang melakukan korban. Baik, apa yang berlaku? Ada yang salah seorangnya tuqabbala min ahadihima, diterima seorang, walam yutaqabbal, tak diterima seorang yang lain. Jadi kita faham sekarang ni semua yang dikasih sekalian, rupanya apabila kita beramal, ya, suami melakukan amal, isteri melakukan amal, pemimpin melakukan amal, ulama melakukan amal, pekerja-pekerja kita, teknokrat kita melakukan amal, anak-anak, semua manusia bila dia beramal, ruh korban mengajar supaya bukan hanya kamu beramal,
tetapi kamu melakukan yang terbaik ketika kamu beramal. Dan kerana itulah ibadah korban ini satu ibadah yang kalau kita takbir ketika sembelihan berlaku, tetapi kita himbau bagaimana sanggupnya manusia terbaik. Dan ketika itu solusi masalah pada hari ini tuan-tuan ya, kita masalah kewangan, masalah kesempitan, kita tak pernah duduk macam mana Siti Hajar duduk. Tetapi sebab dia nak buat yang terbaik, maka kerana nak buat yang terbaik, maka pada ketika itu berlakulah korban, dan bila berlaku korban turunlah berkat. Jadi sebenarnya bila kita faham erti korban, menjadikan kita terbaik dan akan turun berkat. Dan ingat di hujung ni kata-kata orang cerdik pandai, the enemy of the best is often the good. Musuh untuk yang terbaik selalunya hanya jadi baik. Jadi sebab tu ingat, Aidul Adha, korban nak bentuk kita umat Islam menjadi terbaik. Masya Allah. Hashtag Aidul Adha, insan terbaik. Baik Ustaz Nabil, silakan kalau ada mutiara-mutiara terbaik yang boleh kita sampaikan. Mungkin saya boleh kumpulkan segala fadail ataupun kelebihan-kelebihan pada hari Arafah seperti yang diceritakan oleh kedua-dua panel kita tadi, Ustaz Hariri. Dan sudah pasti para tetamu kita juga telah mencatat untuk tidak melepaskan peluang memenuhi setiap ruang waktu ketika hari Arafah. Saya kumpulkan di sini ada 7 kelebihan ataupun keistimewaan pada hari Arafah. Pertama, Nabi SAW sebutkan bahawa Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, atau kemuncak haji itu adalah Arafah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, hari Arafah adalah hari di mana agama ini disempurnakan. Seperti mana yang diperkatakan ataupun disampaikan oleh Fadhil Ustaz Ruslan tadi, ayat Al-Quran, iaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Dan ini menyempurnakan hakikat agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, hari Arafah adalah hari raya buat seluruh umat Islam, di mana Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tashriq aiduna ahlul Islam wa hiya ayyam aklin wa syurbin, atau kama qala. Disebut bahawa hari Arafah, hari korban serta hari-hari Tashriq, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari raya bagi kita orang Islam, di mana hari ini adalah hari untuk kita makan dan juga minum. Yang keempat, hari Arafah adalah hari penyaksian. Disebut oleh Nabi SAW bahawa al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumu Arafah wasyahid yaumul jum'ah. Maksudnya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari masyhud, hari penyaksian adalah hari Arafah, serta asyahid, hari kita naik saksi, adalah hari Jumaat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, kebesaran berdoa di hari Arafah. Disebut oleh Nabi SAW, khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Yang keenam, puasa hari tersebut menghapuskan dosa setahun dan selepasnya. Disebut oleh Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Dan terakhir, daripada Aisyah, disebut bahawa hari keampunan dan pelepasan api neraka. Nabi SAW menyatakan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan hari Arafah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita memenuhi setiap ruang waktu di hari Arafah, dan seterusnya kita melahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Rasa macam tengah banyak lagi masa rupanya dah nak habis dah Forum Perdana Ehwal Islam kita malam ini. Itulah keindahan buayan kita apabila mendengar tentang fadilat hari Arafah dan kerinduan kita kepada tanah kota suci Mekah. Baik, sebelum kita berakhir, saya nak beri peluang kepada Ustaz Zul Ramli terlebih dahulu untuk membuat sedikit kesimpulan kepada tajuk kita hari ini, Hamparan Arafah. Silakan. Baik, Allahu Akbar, Ustaz Hariri, Ustaz Ruslan dan semua penonton yang saya kasihi. Marilah ketika Allah masih pinjamkan umur pada kita, ketika berlalu begitu ramai manusia dijemput, mereka tak sempat nak sebut Arafah.
Mereka tak sempat nak menadah tangan berdoa pada hari Arafah. Mereka tak sempat pun nak masuk pada bulan Zulhijjah. Maka marilah kita menerjunkan diri kita kepada taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Basahkanlah pipi kita dengan air mata jernih kita seperti mana menangisnya Nabi Allah Adam alaihissalam yang bermohon dan berdoa agar diampunkan kesalahannya oleh Allah. Marilah kesempatan kita menghamparkan Arafah ini untuk kita paparkan di hadapan gambaran kita tentang susuk Nabi Allah Ibrahim, seorang yang hatinya sangat lurus pada Allah. Marilah kita lihat susuk Siti Hajar, seorang yang hatinya hanya nak dengar adakah Allah sayang, adakah Allah redha, adakah Allah suka apa yang aku lakukan. Selain daripada itu tidak perlu lagi. Marilah kita bersama pada seorang anak anak muda yang tatkala datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut ya abati fa'al, wahai ayahku. Bicara kata ulama tafsir yang paling manja daripada seorang anak ketika ayahnya memerintahkan. Dan ketika itu betapa dia tunduk dan patuh dan bermohon agar dijadikan, agar tergolong dalam orang-orang yang sabar. 1001 macam yang sepatutnya kita semua lalui ketika kita melakukan ibadah nun di sana. Tetapi halangan ini tidak menghalang kita untuk mengambil pengajaran-pengajaran tersebut. Maka perbanyakkanlah taubat sekali lagi kepada Allah. Marilah kita memperbanyakkan amal kita, dan amal yang paling disukai oleh Allah tatkala kita menghubungkan silaturahim antara kita sesama kita. Dan inilah yang kita nak lakukan, yang kita nak kerjakan, barulah agama itu akan benar-benar terbina dalam diri seorang manusia itu, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, dengan kesimpulan tadi ada Ustaz Zuramli sebut marilah kita memperbanyakkan doa pada bulan Zulhijjah, 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Ibu ayah yang sedang menonton, jom kita angkat kedua tangan kita berdoa dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Roslan. Silakan Ustaz dengan doanya. Amin, amin ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita berkesempatan di malam-malam yang penuh keberkatan Zulhijjah yang berkat. Allah kabulkan doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا الله يا رحمن يا منان اللهم يا كريم. Ya Allah, saat ini kami mengangkat tangan merintih ke hadrat-Mu ya Allah, memohon pertolongan dan perlindungan, merintih kepadamu keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan kemenangan. Kami benar-benar insaf ya Allah, betapa pandemik COVID-19 ini ada teguran dari-Mu ya Allah. Engkau Tuhan kami yang maha berkuasa dalam semua perkara. Engkau berhak menguji kami. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa memberi pertolongan dan selayaknya memberi perkenan. Oleh itu ya Allah, hindarkan kami daripada bala bencana, wabak penyakit, segala kepayahan, kesusahan, dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, juga kealpaan dan kecuaian kami. Bantulah kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Lindungilah kami ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, anak pinak kami, jiran tetangga kami dan negara kami, bahkan seluruh dunia dari wabak yang menakutkan ini.
Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, kami benar-benar memohon kepadamu dengan sepenuh keikhlasan kami. Moga Engkau, Ya Allah, akan kabulkan rintihan munajat kami pada saat yang detik dan malam yang berkat ini. Ya Allah, sembuhkanlah di kalangan mereka yang dijangkiti COVID-19. Anugerahkan kesembuhan terbaik buat mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, kekalkan kesihatan buat mereka yang sihat dan belum diuji dengan wabak COVID-19. Ya Allah, anugerahkanlah segala kekuatan dan kesabaran buat barisan hadapan kami yang sedang berjuang gigih dengan segala daya upaya tenaga mereka demi merawat pesakit-pesakit dan kami demi mengawal penyakit dari merebak. Ya Allah, Ya Allah, bantulah mereka supaya hati mereka kekal utuh, jasad mereka kekal sihat afiat dan motivasi mereka kekal kukuh dan jitu. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami merintih kepadamu, moga dikembalikan kepada kami nikmat keamanan dan kebahagiaan sebagaimana kami menikmatinya sebelum wabak COVID-19 melanda kami. Justru kami mampu meneruskan kehidupan kami seharian dengan sempurna, bahagia bersama keluarga kami dan masyarakat kami. Kami rindukan suara dan masjid kami berkumandang azan dan pengajian ilmunya. Kami rindukan suasana aman bahagia dalam urusan mencari rezeki seharian. Bahkan kami rindu segalanya yang membawa kepada keamanan dan kesentosaan kehidupan dalam masyarakat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami benar-benar dambakan pintu-pintu kebaikan, keselamatan dan kerahmatan darimu. Ya Allah, Ya Sami', Ya Mujib, kami merintih kepadamu. Ya Allah, kami munajat hanya kepadamu. Perkenankanlah Ya Allah, angkatlah wabak COVID-19 pada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad di atas pimpinan doa dan juga perkongsian pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Zul Ramli yang berada di dalam talian yang sudi bersama dengan kami, dan terima kasih juga kepada sahabat saya Ustaz Nabil yang telah membawakan informasi-informasi dan komentar di Facebook yang telah memberikan kepada kita suluhan kepada tajuk kita Hamparan Arafah. Para hadirin sekalian, kesimpulan daripada saya membawakan satu kata-kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, 10 malam Ramadan lebih afdal daripada 10 malam awal Zulhijjah. Tetapi 10 hari Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari Ramadan. Mulianya, istimewanya Ramadan kerana ada malamnya, dan istimewanya Zulhijjah kerana ada siangnya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk kita memburu fadilat di dalam 10 hari Zulhijjah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada forum perdana minggu hadapan. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.